Antara yang sering kali kita perbualkan bila melihatkan kondisi kesihatan rakyat Malaysia, penyakit 3 serangkai akan menjadi perbualan. Darah tinggi, kencing manis maupun jantung. Itu yang dikatakan saling berkait kerana apa yang kita tahu, Malaysia merupakan syurga makanan dan antara faktor utama adalah pemakanan. Dan betulkah itu hanyalah faktor utama ataupun mungkin dikatakan mereka yang warga emas ataupun yang obesiti adalah antara golongan yang berisiko tinggi? Boleh terpakai ataupun tidak? Kerana sekarang ini peratusan bawah 40 tahun adalah antara golongan yang peratusannya agak tinggi bila melibatkan kondisi diabetes maupun hipertensi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan saya Anim Izzati dalam rancangan Hello Doktor. Seperti mana yang saya kabarkan tadi, itu merupakan topik yang bakal kita bawakan bersama dengan anda semua sepanjang 1 jam siaran kita untuk kita perhalusi apakah tanda-tanda, gejala maupun rawatan yang terbaik bagi penyakit 3 serangkai. Persoalannya di sini, adakah anda sedar ataupun tahu sama ada anda menghidapi penyakit 3 serangkai ini? Apa yang kita mahukan agar anda terus bersama dengan kami, kongsikan persoalan maupun mungkin ada pengalaman yang begitu baik untuk dikongsikan, pergi sahaja ke Hello Doktor TV3 Facebook kami. Ada poster di situ. Kalau nampak wajah saya dan juga pakar maupun selebriti yang bakal kita jemput pada hari ini, boleh titipkan komen anda. Kita sangat nak raikan seperti mana yang kini ramai yang dah kongsikan pendapat ataupun persoalan. InsyaAllah kita ada pakar dari pakar perunding kardiologi dan kardiak yang akan berkongsi dengan anda jawapan yang pastinya sahih insyaAllah, dan kita bawakan antara rawatan yang terbaik. Pengalaman juga daripada seorang selebriti yang akan kita kongsikan bersama dengan anda. Okey, jadi kepada anda semua, simpan juga nombor telefon kami 0377261603. Kalau mungkin nanti ada kesempatan, insyaAllah kita akan buka talian berbicara bersama dengan saya dan juga pakar untuk perhalusi perbincangan anda. Okey, kita nak kongsikan macam biasa seperti yang kita akan selalu kongsikan ataupun mukadimah di awalnya, statistik penyakit 3 serangkai yang perlu kita fahami bagaimana keadaan rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita saksikan seketika nanti. Mungkin kalau sempat sedikit teknikal ada, antara yang mungkin kita akan kongsikan, statistik yang dikabarkan ini merupakan 1.7 juta rakyat Malaysia yang menghidapi penyakit 3 serangkai. Tetapi apa yang saya kongsikan tadi, 3 serangkai dimaksudkan darah tinggi, kencing manis dan juga jantung. Cuma statistik yang akan dikongsikan nanti 1.7 adalah melibatkan kolesterol, darah tinggi dan juga kencing manis. Itu apa yang akan juga kita kabarkan kepada anda semua. Soalan yang mungkin kita kongsikan di sini daripada Facebook kita, mungkin betul? Daripada Facebook kita, Nurul Hidayah Saifuddin. Terima kasih kerana anda sampaikan sedikit soalan. Assalamualaikum pengacara Hello Doktor dan juga ahli panel. Benarkah penyakit 3 serangkai ini mempengaruhi satu sama lain? Adakah penyakit 3 serangkai ini membawa kepada penyakit buah pinggang? Bagaimana pesakit 3 serangkai boleh lakukan untuk mengelakkan dialisis buah pinggang? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Nurul Hidayah Saifuddin. Kita akan rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bersama dengan pakar untuk rungkaikan jawapan anda. Seketika nanti, hanya di Hello Doktor. Baik, kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Di awal tadi kita ada kongsikan soalan-soalan daripada seorang individu iaitu yang kita raikan dari Facebook. Jom sama-sama kita saksikan semula soalan ini untuk kita mulakan perbincangan kita. Dari Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum pengacara Hello Doktor, katanya, benarkah penyakit 3 serangkai ini mempengaruhi satu sama lain? Adakah penyakit 3 serangkai ini membawa kepada penyakit buah pinggang? Dan bagaimana pesakit 3 serangkai boleh lakukan untuk mengelakkan dialisis buah pinggang? Baik, sekian, terima kasih. Ini yang akan kita mulakan perbincangan, pastinya bersama dengan seorang pakar yang kita jemput di studio Hello Doktor. Terima kasih kita ucapkan dan selamat datang Dr. Nur Halwani Habizal, pakar perunding kardiologi dan kardiak elektrofisiologi dari Hospital Serdang. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, masya-Allah, terima kasih bersama dengan kita pada hari Minggu ini, hari Ahad. Doktor, kita mungkin boleh mulakan bicara bersama dengan penonton-penonton kita untuk kita rungkaikan antara soalan-soalan yang dikongsikan oleh Puan Nurul Hidayah. Silakan. Terima kasih Hanim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Hidayah Saifuddin. Ingin saya berterima kasih kepada kepada Hello Doktor kerana sudi menjemput Jabatan Kardiologi Hospital Serdang ke Hello Doktor inilah. Yep. Okey, so bila kita berbalik kepada penyakit 3 serangkai ini kan, kita akan bercakap lebih kepada penyakit diabetes, hypertension dan juga tinggi kolesterol. Dan ini actually
berkait antara satu sama lain. Asal usul daripada penyakit diabetes ni, before that dia akan ada banyak lagi faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan penyakit diabetes ini. Dan diabetes itself akan boleh menyebabkan penyakit hypertension, dan diabetes itself boleh menyebabkan penyakit kolesterol. Ya. Dan berbalik kepada soalan Nurul Hidayah tadi, kan, yang sama ada penyakit-penyakit ini memang adalah berkaitan. Memang dia ada kaitan. Once kita ada didiagnose sebagai penyakit diabetes, fiziologi di dalam ataupun perlakuan penyakit diabetes ini yang menjurus kepada penyakit darah tinggi dan juga penyakit tinggi kolesterol adalah tinggi, ya. Dan daripada masalah hipertensi dan masalah tinggi kolesterol ini ada disebabkan macrovascular complication daripada diabetes itu sendiri. Okey. Dan salah satu lagi komplikasi daripada macrovascular complication atau komplikasi kita namakan penyakit jantung, ya. Yang penyakit dialisis ini adalah jatuh di dalam kumpulan komplikasi mikrovaskular, maksudnya salur darah kecil yang telah rosak disebabkan diabetes tersebut. So adakah kita boleh prevent atau menghindarkan masalah dialisis pada masa yang akan datang? Saya rasa tidak mustahil kita boleh melambatkan proses kerosakan buah pinggang. Kita tahu bila jadinya bukan masalah lah, kita kata usia, dengan usia bertambah lanjut, buah pinggang tu akan efek sedikit demi sedikit. Begitu juga dengan fungsi-fungsi badan yang lain. Tapi diabetes ni akan lebih mempercepatkan kerosakan buah pinggang kalau kita menghidapi penyakit diabetes itself. Jadi tak mustahil kita boleh mengelakkan dialisis buah pinggang ataupun melambatkan proses itu. Betul. Lebih lama lagi sikit penjagaan buah pinggang itu walaupun berada dalam kondisi yang disebutkan diabetes dan sebagainya, 3 serangkai. Okey, terima kasih Nurul Hidayah. Kita harapkan ramai lagi yang akan titipkan soalan. Sambil-sambil tu kita nak berbicara juga, ada setengah daripada kita ni tidak perasan, tak tahu pun yang sebenarnya gejala yang kita alami ini merupakan antara gejala yang menyumbang kepada penyakit 3 serangkai. Tak sedar dia berada pada tahap yang agak serius dan agak sukar untuk diubati. Perkongsian doktor bagaimana? Okey, boleh saya merujuk kepada tinjauan statistik, tinjauan kesihatan kebangsaan mobiliti pada tahun 2019 yang menyatakan bahawa kebanyakan pesakit penghidap kepada hypertension, diabetes dan juga tinggi kolesterol tidak sedar actually mereka menghadapi masalah ketiga-tiga serangkai ini yang mana bila mana mereka berada di hospital disebabkan sakit jantung, tiba-tiba diorang kata, alamak, bila sakit jantung mesti akan ada penyakit 3 serangkai pada masa yang sama. Betul tak, kan? Betul. Jadi bila kita cek tu memang dia ada jantung. Sebenarnya hadirnya ketiga penyakit ini sebenarnya dah lama dah, before, maybe long years before that, sebelum didiagnos sebagai penyakit jantung. But by saying that, sebenarnya penyakit 3 serangkai ini kita boleh detect awal sebenarnya. Contoh untuk pesakit-pesakit ataupun rakyat Malaysia yang tidak ada simptom, maybe clue dia mendapati ada sejarah keluarga yang ada diabetes, ada hypertension, ataupun ada simptom-simptom yang kita boleh sharekan sebentar lagi, simptom-simptom yang tersebut yang membuatkan kita lebih kita kata lebih concern untuk dikesan ataupun diagnose ataupun untuk di-screen kepada penyakit 3 serangkai ini. Betul. Walaupun tidak ada simptom. Sebab apa, mentaliti kita sebagai rakyat Malaysia lah, bukan mengatakan anda saja, saya pun kalau badan ni masih lagi boleh bekerja, boleh bergerak seperti biasa, normal, breathing kita pun okey, kerja macam biasa, bangun macam biasa. Betul. Tak adanya nak buat setiap tahun ujian saringan kesihatan, kan? Betul. Itu yang akan menjadikan kita tak tahu pun sebenarnya dah lama kita simpan penyakit tu dalam badan, tahu-tahu berada pada tahap yang serius. Okey, kita akan cerita tentang simptom maupun gejala. Tapi sebelum tu mungkin kita nak tahu apa faktor, doktor, pada tahap sekarang ni, kan, keadaan semasa rakyat Malaysia dengan pemakanan ke, tahap stres di tempat kerja ke, faktor-faktor yang menyumbang kepada mereka yang mungkin ada risiko menghidapi penyakit 3 serangkai. Okey, untuk menyatakan sedihnya lah, saya sebenarnya, kita ni sebenarnya semua berisiko untuk mendapatkan penyakit 3 serangkai ini, especially orang yang ada sejarah keluarga, Tapi kita boleh diagnose ataupun bukan diagnose lah, kita boleh screen diri kita sendiri, especially kita yang kurang physical activity. Seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan lah, di mana kita perlu bersenam 150 minit untuk seminggu, dan 30 minit setiap hari kalau boleh, seperti yang disarankan. Sekiranya kita adalah tergolong dalam golongan yang tidak
yang kurang physical activity, ya, mengamalkan hidup sedentary ataupun sedentary lifestyle, ya. Lebih banyak duduk di rumah, ya, ataupun pergi kerja, balik kerja dan hanya duduk dalam kereta, duduk dalam jam, kan? Itu kan kita duduk di bandar. Itu adalah antara faktor yang mengurangkan ataupun ciri-ciri yang fall into orang-orang yang tidak physically active. Termasuklah actually wanita pun adalah salah satu golongan yang actually tidak physically active sebenarnya. Betul. Dan disebabkan gaya kehidupan kita sekarang membolehkan kita untuk senang dapat penyakit tiga serangkai. Betul. Saya sangat setuju sebab bila kita rasa kita dah kerja je, kan, itulah waktu kita exercise. Kita dah exercise dah kerja, dah jalan kat tempat kerja. Kan. Tapi sebenarnya kita tak spend 30 minit betul-betul yang disarankan, kan, untuk physically active seperti mana yang dikabarkan. Okey, semakin lama semakin seram sebab dia punya faktor tu menjurus kepada bagaimana keadaan kita sendiri menikmati gaya hidup kita, kan. Adakah tidak salah kalau saya mungkin katakan adalah setengah daripada kita yang menganggap mereka yang bersukan pun tiba-tiba kena cardiac arrest. Mereka yang bersukan, kan, selalu kita dengar lepas main bola sepak contohnya terus sampai boleh menyebabkan kematian. Mereka yang bersukan berbasikal pun terus sahaja kena shutdown, kan, serangan jantung dan sebagainya. Bagaimana doktor melihat perkara ini? Okey. Kita kena faham masalah jantung ni dia bukan sahaja masalah jantung sumbatan. Saya rasa setiap kali saya berkata masalah jantung, dia ada dalam struktur jantung tu sendiri, dia ada bilik jantung, dia ada pintu jantung, elektrik jantung dan sebagainya. Dan yang saya yang tiga serangkai ni lebih kepada sumbatan jantung, ya. Berbalik kepada masalah kita panggil atlet. Saya ada juga pesakit-pesakit saya yang atlet, sangat aktif, kan, tiba-tiba rasa berdebar, berpeluh, kan, and somehow tiba-tiba jatuh dan pingsan. Ada beberapa kita kata investigation ataupun beberapa pemeriksaan lanjut yang perlu dibuat, sama ada ia adalah dia melibatkan kepada dinding jantung itu sendiri ataupun masalah elektrik jantung yang tak pernah didiagnos sebelum ini, ya. Tapi untuk atlet-atlet, ada juga atlet yang datang, contohnya atlet hoki. Experience saya lah atlet hoki dan atlet rugby. Dia orang perlu menjalani pemeriksaan kesihatan before venture into international ataupun peringkat kebangsaan dan sebagainya. Jadi dari situ kita boleh detect dan screen, kan? Correct. Sebab mungkin kalau ada setengah orang senaman itu sesuai untuk kita, kan. Kita nak bersenam pun kalau nak terlalu mulakan senaman yang tak pernah kita lakukan, kita perlu tahu badan kita terlebih dahulu, kan. Adakah kita mampu ataupun tidak untuk melayani senaman sebegitu risikonya terhadap kita. Baik, doktor, bukan saya sahaja yang nak bertanya, ada seorang lagi selebriti iaitu Umi Nazira pun ada soalan untuk doktor. Jom boleh sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum, saya nak tanya ni, kalaulah saya dah amalkan gaya hidup sihat, pemakanan pun sebenarnya sihat-sihat aja, tetapi keturunan saya ada keturunan yang ada penyakit tiga serangkai tu, adakah saya pun ada risiko untuk dapat penyakit yang sama? Baik, terima kasih Umi Nazira. Kita melibatkan keturunan. Kalau tadi ada disebut sedikit, tapi mungkin doktor boleh panjangkan bagaimana keturunan ini memberi kesan secara langsung terhadap mereka yang berisiko menghidapi penyakit tiga serangkai. Betul. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa penyakit diabetes ini lebih prevalent di Asia, ya, compared dengan di European country, ya. Kenapa dekat Malaysia ni amat tinggi orang yang penyakit kencing manisnya dan tiga serangkai ini, ya. Salah satu faktor yang mungkin boleh explain atau menerangkan kenapa benda ini berlaku lebih kepada kita punya counterpart ataupun di Asia adalah disebabkan genetik, ya. Unfortunately to say, genetik kita tak boleh nak buat genetic engineering lah. Mungkin in the future kita tidak tahu, ya, mungkin kita boleh tukar genetik sekarang ni, betul macam cara nak dapat anak lelaki perempuan pun kita boleh adjust, kan. Maybe kita boleh pilih jin yang terbaik untuk dijadikan anak, kita tak tahu in the future. Correct. Tapi sekarang ini, untuk sekarang ini, unfortunately kita belum ada yang boleh menukarkan genetik-genetik yang telah ada dalam tubuh kita ni. Cara yang baik, saya rasa yang Umi Nazira pun sebenarnya telah memberi saranan lah, exercise, dan mengamalkan pemakanan yang bagus, ya. Tapi pada masa yang sama, saringan, ya, ataupun screening
screening pada setiap tahun amat membantu untuk kita mengesan awal penyakit tiga serangkai dan komplikasi daripada situ. Betul. Lebih awal kita kesan, lebih banyak solusi yang boleh diberikan oleh doktor untuk bagaimana rawatan yang terbaik bagi pencegahan supaya keadaan ini tak menjadi lebih serius, kan? Betul. Okey, itu sedikit perkongsiannya bagaimana keturunan pula berkait rapat secara langsung dengan mereka yang berisiko, golongan yang berisiko mendapat penyakit tiga serangkai. Kita nak kongsikan soalan dari Facebook pula. Kali ini dari Sahziatul Sidik. Assalamualaikum doktor, bagaimana jika seseorang itu umur masih muda dijangkiti penyakit tiga serangkai? Apakah benar mempengaruhi untuk mendapatkan zuriat itu sukar? Okey, apakah resolusi terbaik untuk rawatan bagi golongan yang masih muda namun telah dijangkiti penyakit tiga serangkai? Terima kasih doktor. Baik, terima kasih Puan Sahziatul Sidik. Ada dua soalan saya kira di situ. Bagaimana ianya terkait juga dengan mendapat zuriat? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di Hospital Sedang juga kami juga menerima pesakit-pesakit yang mengandung, yang ada masalah jantung. Bila saya cakap penyakit wanita ni memang ngusiklah hati saya sikit. Sebabnya dia macam bercerita berkenaan zuriat. Kadang-kadang bila dah termengandung baru tahu ada masalah jantung. Jadi kita ni nak teruskan mengandung atau tidak, anda adalah berisiko untuk meneruskan. Dan kadang-kadang trauma untuk ada anak kedua. Anda tak mahu dah sebab anak yang pertama tu sangat struggle. Sangat kan? Betul Hanim. Jadi kita ni sebagai peranan sebagai doktor ni kita nak serulah kan. Bukan tak ada harapan untuk menimang cahaya mata Tapi pada saya kalau kita ada obesiti yang obvious lah ada obesiti. Jadi kita kurangkan berat badan untuk kita kata dia ada satu kita panggil PCOS lah. Mungkin kita akan ulas akan datang ke. Betul-betul kena ada satu topik PCOS tu. Betul lah PCOS. Okay, betul. Dan diabetes apa kita concentrate pada diabetes hypertension dan juga masalah jantung serta kolesterol tinggi ini. Apabila pesakit dalam golongan yang tidak kontrol, kita memang tidak nasihatkan pesakit untuk tidak mengandung. Ini adalah kerana risiko kepada ibu dan juga anak yang akan dilahirkan nanti mungkin tidak sihat dan kualiti. Untuk mengandung, ibu sendiri akan bermasalah, takut ada komplikasi. Betul. Contoh masalah kegagalan buah pinggang, masalah jantung semasa mengandung kalau yang tiga serangkai tidak dikontrol. Dan juga masalah kepada bayi. Kalau ada tiga serangkai ni komplikasi pula dengan masalah jantung, memang bayi itu takut dilahirkan tidak sihat ataupun tidak cukup bulan. Okey, itu dia. Bukanlah kata kadang-kadang memang sampai kena marah juga kan. Intonasi macam jangan sebab mungkin akan bahayakan kesihatan. Ramai yang kita dengarkan begitu. Tapi sebenarnya memang itulah yang akan berlaku. Kita khawatir terhadap ibu itu sendiri dan juga kandungan. Okey, terima kasih kepada anda yang kirimkan soalan. Kita nak ramai lagi yang titipkan soalan. InsyaAllah kita akan raikan. Cuma kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya di Hello Doktor. Kembali bersama dengan kami dalam siaran Hello Doktor. Baik, saya nak kongsikan bersama dengan anda semua. Berdasarkan tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2019, kira-kira 3.9 juta rakyat Malaysia menghidapi diabetes. Kadar prevalence diabetes telah meningkat dari 13.4% pada tahun 2015 kepada 18.3% pada tahun 2019. Boleh dikatakan bahawa 1 dalam 5 orang dewasa menghidapi diabetes, justru memberikan Malaysia gelaran negara paling manis di Asia. Pengubahsuaian gaya hidup seperti diet dan juga aktiviti fizikal boleh membantu dalam mencegah diabetes. Walau bagaimanapun, pengubahsuaian gaya hidup ini terbukti menjadi cabaran kepada rakyat Malaysia. Itu yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, dan kalau mungkin kita nak perhalusi satu persatu bagaimana dengan peningkatan prevalence pradiabetes dan juga diabetes di sini, kita pastikan bersama dengan seorang yang lebih pakar dan juga arif tentang topik ini. Terus saja saya menjemput Profesor Dr. Barakatun Nisa binti Muhammad Yusof, Timbalan Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan dari Universiti Putra Malaysia bersama dengan saya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih Anim. Ya, sama-sama kembali. Prof, terus saja kita nak kongsikan bersama dengan penonton-penonton Hello Doktor. Bagaimana kita katakan tentang gaya hidup ini dapat memberi kesan kepada peningkatan prevalence pradiabetes dan juga diabetes di Malaysia. Okay. Tadi kita dah dengar doktor kata bahawa gaya hidup yang tidak sihat, pemakanan yang tidak sihat menjurus kepada penyakit-penyakit tiga serangkai, termasuk diabetes. Tapi kita juga lupa bahawa rakyat Malaysia
too much indulge dalam makanan berkarbohidrat. Yang manis, tadi Anim ada sebut negara manis. Ya? Jadi makanan berkarbohidrat ini memberi bebanan kepada pankreas yang terpaksa merembeskan banyak insulin. Terutama makanan berkarbohidrat di Malaysia adalah daripada sumber makanan yang tinggi indeks glikemik. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan menyebabkan gula meningkat secara mendadak. Okey, bila kita cakap pasal gula meningkat secara mendadak ni, bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia lah kan boleh menguruskan paras glukosa darah kita? Pastinya ada cara yang tertentu yang mungkin kita boleh fahami untuk menguruskan kadar itu. Okay. Sebelum kita go kepada pengurusan, mungkin kita lihat apa itu makanan tinggi indeks glikemik. Ya? So, makanan tinggi indeks glikemik seperti makanan ruji kita iaitu nasi putih, dia akan menyebabkan insulin terpaksa bekerja keras. Ya, dan akhirnya gula akan turun mendadak ya, selepas beberapa jam, dan ini menyebabkan selera makan rakyat Malaysia makin bertambah. Dan oleh yang demikian, kita menggalakkan atau kita menyarankan pengambilan makanan berkarbohidrat daripada sumber rendah indeks glikemik di mana dia memberi kesan ya, gula yang turun secara perlahan-lahan, mengawal selera makan dan lantas menyebabkan gula menjadi stabil pada seharian. Ya. Okey, disebabkan itu inovasi ekstrak daun mulberry telah pun terbukti memberi kesan ya, kesan yang positif terhadap tahap glukosa lepas makan. Dan bagaimana kalau mungkin kita boleh fahami cara untuk rakyat Malaysia lebih senang dengan bentuk serbuk dan sebagainya yang mungkin dapat membantu dari segi konsumnya kita terhadap sebegini. Alright. So rakyat Malaysia, walaupun kita ada berbagai serbuk ataupun yang Anim sebut tadi, ya, satu cabaran yang saya ingin kaitkan di sini adalah tahap kepatuhan pesakit diabetes atau mereka yang berisiko mendapat diabetes adalah terlalu rendah. Ya. Antaranya sebab cabaran perayaan, cuti sekolah, ya, makanan yang terlalu banyak, family gathering. Ini semua adalah faktor yang menjurus kepada kesukaran kita mengawal gula dalam darah. Oleh yang demikian, kita jumpa satu inovasi iaitu ekstrak daun mulberry ya, yang boleh membantu mengurangkan gula darah selepas makan sehingga 20%. Dia ada satu bahan aktif dalam ekstrak daun mulberry ini yang kita panggil 1-deoxynitromycin atau ringkasnya saya sebut DNJ, yang berfungsi menurunkan aras gula darah secara signifikan dalam 20%. Ini penting ya, sebab gula selepas makan juga merupakan faktor risiko kepada cepatnya tadi 3 serangkai untuk menyebabkan pelbagai komplikasi. Okey, kita dah dengarkan tentang bagaimana kebaikan ekstrak daun mulberry ini memberi efek secara langsung terhadap positifnya ia terhadap kita punya paras gula dan sebagainya. Dan mungkin kita nak tahu juga bagaimana kombinasi amalan gaya hidup yang terbaik yang perlu kita amalkan untuk sama-sama mengekang, bukan sahaja dah jadi baru kita nak ubati kan. Kita nak kekang daripada peringkat awal. Mungkin sebelum saya juruskan bila kita nak ambil makanan ini ya, ataupun ekstrak daun mulberry ini, ingin saya tekankan bahawa apa juga makanan berfungsi yang ada di pasaran atau ubat-ubatan, pengubahan atau perubahan cara hidup adalah amat penting. Okey. So ekstrak daun mulberry ini boleh kita ambil ya, bagi membantu mengoptimalkan lagi pengawalan gula darah kita dengan cara kita mencampurkan ke dalam makanan yang tinggi karbohidrat seperti nasi, roti, mie ya, ataupun pasta, kita gabungkan bersama dan kemudian kita makan. Kerana kajian menunjukkan bahawa apabila kita mengambil makanan berkarbohidrat bersama-sama ekstrak daun mulberry ini, inilah yang memberi kesan kepada penurunan gula darah yang lebih signifikan. Namun Anim, ingin saya tekankan, dia bukanlah pengganti kepada ubat, dia bukanlah pengganti kepada senaman atau makanan sihat. Masih perlu dijalankan bersama-sama supaya kita mendapat hasil yang signifikan. Lantas kita boleh mengurangkan risiko. Ya, itu yang kita nak buat. Itu yang kita mahukan. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Barakatun Nisa binti Muhammad Yusof, Timbalan Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan dari Universiti Putra Malaysia, berkongsi dengan kita. Baik, saya pula nak kongsikan bersama dengan anda kali ini. Ini antara demo yang perlu kita fahami tentang Nutrient Glucose Smart, yang mana ini merupakan inovasi terbaru dari Nestle Health Science yang mengandungi ekstrak daun mulberry. Jadi kepada anda semua, Nutrient Glucose
Smart yang mengandungi ekstrak daun mulberry ini sebanyak 250 mg ataupun 5% DNJ dalam setiap uncang. Okey, seperti mana yang anda saksikan, saya ada hidangan nasi lemak di hadapan saya yang saya pasti ini merupakan kegemaran rakyat Malaysia. Siapa tak sukakan nasi lemak? Okey, apa yang kita perlu lakukan? Kita hanya perlu konsum satu ni, boleh dibawa ke mana sahaja, bila-bila masa sahaja anda boleh gunakan sebab ia dalam bentuk uncang. Okey, kita koyakkan sahaja di sini. Anda dapat nampak tekstur serbuk di sini dan tuangkan sahaja di makanan berkarbohidrat anda. Seperti kalau di hidangan di hadapan saya, kita ada nasi lemak. Mesti anda risau, alah apa rasa nasi lemak ni? Rasa daun mulberry ke? Pastinya tidak, tapi anda perlu gaulkan terlebih dahulu sehingga sebati dan sebagainya. Dan apa yang kita boleh janjikan, ia tidak akan mengubah rasa makanan. Dalam waktu yang sama, anda boleh rasai kemanisan dengan keluarga anda dengan menggunakan Nutrien Glucose Smart ini. Okey? Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini, lepas ini merupakan resepi yang terbaik untuk anda yang mengawal kadar gula dalam diri, dan juga ini antara resepi yang terbaik untuk anda yang mempunyai diabetes dan juga hipertensi. Dietitian IJN ada perkongsiannya. Tapi sebelum itu saya nak rasa dulu nasi lemak ni. Okey, sama-sama kita saksikan perkongsian ini. Makanan adalah asas yang paling penting dalam aspek kesihatan. Penjagaan makan mampu menentukan tahap kesihatan seseorang. So, pemakanan yang tidak sihat, tidak seimbang dan diikuti pula dengan kurangnya aktiviti fizikal, iaitu gaya hidup yang tidak sihat, akan meningkatkan lagi risiko untuk seseorang menghidap sesuatu penyakit, terutamanya penyakit tiga serangkai ini. Hari ini saya akan bermasak bersama chef daripada IJN, Tom Yum bihun perang. Tom Yum adalah salah satu makanan yang sangat digemari di luar sana, tetapi kebanyakannya penyediaannya akan lebih kepada tinggi penggunaan garam yang banyak, perasa yang banyak dan juga minyak, ya. So pada hari ini saya pilih Tom Yum bihun perang kerana kita menukar sikit cara masak. Kita tidak menggunakan perasa sedia rasa itu Tom Yum itu sendiri. Kita membuat paste sendiri. Bersama saya pada hari ini adalah Chef Azmi, chef kita daripada IJN. So hari ini menu masakan kita adalah Tom Yum bihun perang. Antara bahan-bahannya adalah minyak dalam 2 sudu makan, yes, serai, lengkuas, daun limau purut. Yang ini adalah cili, cili bawang putih dan bawang merah yang telah pun dikisar, dan juga cili kisar, ayam sebagai protein kita pada hari ini, dan juga udang. Bawang ni sebagai perasalah dan juga hiasan nanti. Di air limau nipis. Sayur-sayuran kita pada hari ini kita pilih carrot, sawi dan juga kobis. Ini ada sebagai garnishing lah, dan juga tomato, perasa kita gula dan garam. Oh, saya terlupa bihun perang kita hari ini sebagai sumber karbohidrat kita lah. Okey, so dah panas, kita masukkan minyak dulu. Kita bagi dia minyak panas dulu. Seterusnya kita tumis serai dulu. Juga lengkuas, Okey, masukkan bahan tumis kita. Masukkan cili kisar. Ini untuk 5 orang sajian. Okey, bila dah naik minyak, seterusnya okey, masukkan air. Nampaknya dah mendidih sup kita. So seterusnya kita akan masukkan protein ayam, udang, dan seterusnya carrot. Carrot kita masukkan lebih awal. Masukkan bawang, daun limau purut sebagai bagi wangi lah. Okay. Seterusnya kita masukkan sayur kobis dan juga sayur sawi. Kemudian tomato. So tomato ni mengandungi antioksidan yang sangat bagus ya untuk jantung. Kita panggil lycopene, dan dia sangat banyak sekiranya dimasak. Bila makan tomato nanti, pastikan ia dimasaklah untuk mendapatkan antioksidan tersebut. Hari ini kita letakkan garam lah, gula sikit saja. Gula dia untuk seimbangkan rasa tadilah. Dan last sekali kita letakkan jus limau tadi. Seterusnya daun ketumbar untuk mewangikan lagi tom yum kita. So, tom yum ini
akan disajikan dengan bihun perang kita. So bihun perang sangat tinggi serat dan baik untuk pesakit-pesakit kencing manis lah, untuk mengawal gula dalam darah. Okey? Itu sahaja. Wow, nampak sedap kan? Okay, itu antara resepi yang mungkin boleh anda cuba bagi mereka yang golongan berisiko ataupun sebenarnya kalau tak ada penyakit tiga serangkai pun tak salah untuk kita amalkan pemakanan itu. Itulah pemakanan yang terbaik. Kita bersama dengan Dr. Nur Halwani Habizal sekali lagi nak berkongsi dengan kita. Okey doktor, kita cerita tentang keadaan sekarang ni kan, kita dengan kesibukan di bandar dan sebagainya. Memang boleh buat apa yang dikongsikan tadi, tapi disebabkan terlalu sibuk, kita tak ada masa untuk fokuskan kepada pemakanan dan sebagainya. Alternatifnya kita beli drive-thru kan, yang pantas-pantas orang kata itu yang punca juga tu. Bagaimana kita nak sediakan kaedah yang terbaik untuk membantu dari situasi sebegini? Mungkin berkongsi daripada doktor. Okey, saya pernah dapat banyak soalan lah kan. Pesakit-pesakit saya yang tinggal dekat let's say kerja dekat KL, tinggal dekat Seremban kan. Each time dia nak balik dalam kereta bawa kopi, you know. Lepas tu kita dalam kereta tu kita nak breakfast. Okey. Apa yang saya boleh nasihatkan? Whatever you take, whatever you eat, whatever you want to drink whatsoever. Pertama, kau boleh saya syorkan tiada sugar. Okey, whatever you take. Bukan potong-potong gula, tak ada langsung. No sugar. Coffee ke tea ke tak ada masalah lah. Until you ada beberapa pantang lah kan untuk tea and coffee ataupun drinks yang memang you suka, yang you suka lah. Let's say ada orang ambil teh serai kan. I think why not kan? It's not without sugar. That's one thing. Satu lagi kita kena perlu mengamalkan pemakanan suku-suku separuh. Whatever you take. Tapi taklah suku separuh tu setengah jam makan nasi lemak, tu setengah jam makan nasi goreng. Taklah kan. I mean according to your macam breakfast satu kan. Dan still masih mengamalkan suku-suku separuh. Separuh tu bukanlah karbohidrat, ya, definitely it's actually more of fiber, vegetables, ya, and then fruits kan, buah-buahan, dan lagi suku-suku tu lebih kepada karbohidrat, dan satu lagi tu adalah protein. Ya, macam mana pun suku-suku separuh sangat penting, tak kiralah awak beli ke macam mana pun, dan juga tiada gula. Oh, satu lagi. Suku separuh tu janganlah satu dulang. Ya kan? Kan? Saya suku separuh juga, doktor, tapi satu dulang besar macam tu. Tak boleh cakap kan? Okey, ikut apa yang disarankan oleh pihak KKM pun dah adakan piramid makanan, suku-suku separuh, pinggan yang terbaik untuk anda. Okey, kita tidak sahaja berdua. Kali ini di segmen yang ketiga ini kita bersama dengan seorang individu yang akan berkongsi yang lama sangat kita tak dengar kabar dia. Fazli Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, kami berdua alhamdulillah. Doktor pun sihat alhamdulillah. Fazli, kita nak tanya juga tentang perkembangan terkini. Mungkin ramai yang rindukan suara anda, tapi makin berseri-seri. Okey, kongsikan. Alhamdulillah, saya dah sembuh daripada COVID. InsyaAllah. InsyaAllah saya pun baru habis mengacarkan event Keluarga Malaysia. Dah selesai. So jadi kita akan buka buku barulah. InsyaAllah Januari nanti ya. Saya dah hampir setahun kot saya pusing satu Malaysia ni lah, ikut Keluarga Malaysia punya event. Dan dalam proses lagi mencari material baru untuk tahun depan lah. Okey. Kita menjemput Fazli, pastinya ada yang perkongsian lah. Seperti mana yang anda pun kalau mengikuti Instagram dan juga perkongsian social media Fazli sendiri, anda dapat saksikan yang pernah dikongsikan tentang tekanan darah tinggi yang mengakibatkan daripada stres dan sebagainya. COVID pula masa tu pernah tahun 2021 dan sebagainya. Mungkin nak ceritakan semula kondisi yang dialami oleh Fazli. Puncanya sebab COVID. Daripada situ saya berada di hospital selama 29 hari. Jadi dekat atas katil tu memang tak boleh, bukan kata tak boleh bergerak, boleh bergerak tapi tak boleh berpisah dengan oksigen. Selama 29 hari tu saya pernah buat demo depan doktor. Pagi-pagi doktor cek, saya cakap kat dia, sebab doktor tanya macam mana keadaan hari ni kan. Setiap hari kan doktor akan pantau. So saya cakap hari ni saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya buat demo depan doktor boleh tak? Saya cuba cabut oksigen tu. Saya lari ke tandas dalam masa 50 saat macam tu. Saya balik semula ke katil. Daripada 93 bacaan oksigen tu, 93% dia drop jadi 55%. Jadi saya sangat stres, sangat tension lah. Dan terpaksa duduk dekat dalam tu. Lepas tu bila kalau waktu subuh nak ambil air semayang tu, saya pernah solat waktu subuh.
3 kali cuba baca Al-Fatihah, lepas tu batuk yang teruk sangat sampai saya terpaksa proning. Terpaksa pusing. Posisinya saya terpaksa meniarap untuk dapatkan tu kestabilan bernafas. Dan bila saya keluar daripada hospital tu, minggu terakhir tu doktor buat check up, dia kata keputusannya 75% paru-paru saya rosak. Lagi saya stres. Dan itulah juga mungkin menyebabkan waktu dalam proses nak pulih tu, mungkin tu juga saya jadi hypertension. Yang dikenal pasti ada hypertension tu selepas COVID. Selepas COVID. Okey. Lepas tu sebab inilah puncanya. Okey. Berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Fazli, mungkin doktor nak komen sedikit kondisinya. Okey, lebih kepada kadang-kadang pesakit datang dekat kita mungkin bukan disebabkan penyakit tiga serangkai atau komplikasi yang ada ya. Kadang-kadang disebabkan aksiden patah kaki ataupun disebabkan cabut gigi kan. Daripada situ kadang-kadang kita dapat detect tekanan darah tinggi. Maksud kita salahkan disebabkan stres lah pada waktu yang tersebut. Tapi disebabkan kadang-kadang tekanan darah amat tinggi ni adalah kita kata manifestasi ataupun screening pertama. Dan kita akan cuba follow up pesakit-pesakit ada darah tinggi semasa stres ataupun semasa kondisi seperti nak cabut gigi dan patah kaki atau aksiden tadi. Kan? Maknanya kalau mungkin kita tak melalui fasa yang betul-betul menguji stres kita tak tahu yang sebenarnya kita ada hipertensi itu. Betul. Jadi disebabkan kondisi itu berlaku, kita cek darah kita sememangnya memang ada. Dan apa tindakan yang sebaiknya, macam mungkin beralih kepada Fazli, tindakan selepas anda tahu anda didiagnos ada hipertensi dan sebagainya. Saya ikut nasihat doktor dan nak dijadikan cerita lah. Kali kedua pula selepas saya vaksin, selepas keluar daripada hospital tu, kali kedua saya vaksin, mungkin sebab darah tinggi tu, saya minum kopi, dia trigger saya punya darah tinggi tu, saya hilang ingatan dalam masa 24 jam. Wow. Saya punya bacaan darah tinggi 220. Maknanya hilang ingatan 24 jam, awak sedar tapi tak ingat apa-apa. Slowly saya hilang memori tu. Jadi saya tak sedar apa-apa dan cikgu vokal saya, cikgu Deli tu ambil saya daripada tempat saya berada tu, bawa balik rumah. Kemudian saya tak sedar, saya tak tahu kat mana bilik saya apa semua. Dan kawan saya lagi seorang ni, dia kebetulan bekerja di salah sebuah hospital. Dia cakap, dia telefon profesor dia, prof dia kata bawa datang hospital sekarang juga sebab ada potensi untuk kena stroke otak. Oh my God. Okey, ini bila? Tahun 2021 juga? Tahun lepas, ya. 2 bulan selepas keluar daripada hospital lebih kurang. 2 bulan selepas anda buat keluar daripada hospital tu. Okey. Wow. Okey, kita berhenti dekat situ tapi banyak lagi yang kita nak Fazli kongsikan nanti. Sambil-sambil tu kita nak saksikan apa yang mungkin rakan kita di Facebook ini, Rins MB. Assalamualaikum doktor. Saya berusia 46 tahun dan dikesan kolesterol tinggi. Bolehkah saya tidak makan ubat yang diberikan oleh pihak doktor dan cuba mengubati dengan cara mengamalkan diet, makanan dan bersukan? Terima kasih. Okey, kita simpan dahulu jawapannya doktor. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Baik, masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Saya, doktor dan juga Fazli Zainal. Kalau di awal tadi, kalau anda tak terlepaslah, Fazli dah kongsikan dah kondisi kesihatan dan kita berbalik kepada perbincangan rawatan. Tapi sebelum tu, kita nak saksikan sekali lagi soalan daripada individu rakan kita di Facebook yang bakal dijawab oleh doktor. Katanya, saya berusia 46 tahun dan dikesan kolesterol tinggi. Bolehkah saya tidak makan ubat yang diberikan oleh pihak doktor dan cuba mengubati dengan cara mengamalkan diet, makanan dan bersukan? Baik, terima kasih Rins MB. Doktor, bagaimana? Yang ni jenis tak nak makan ubat dah. Doktor suruh makan ubat. Tapi nak amalkan diet pemakanan dan juga bersukan katanya. Waalaikumsalam, Riza NB. Sebenarnya, saya ada ramai juga pesakit yang macam ni lah. Doktor, boleh tak kita postpone daripada makan ubat? Saya janji lepas ni saya akan bersukan kan. Lepas tu saya kata, saya nak bagi diskaun sekarang susah juga saya kata kan. Sebab kolesterol maybe dah 7, 8 untuk total kolesterol. Tapi pada masa sama saya rasa doktor yang prescribe ubat kolesterol ini mesti ada reason yang kuat kenapa nak startkan ubat kolesterol instead of advise patient untuk bersukan dan sebagainya. Kadang-kadang dalam kuantiti ataupun dalam itemized item dalam kolesterol itu sendiri, kita ada total kolesterol, kita ada kolesterol baik, HDL kolesterol, kita ada bad kolesterol, LDL kolesterol dan juga kita ada triglyceride.
So bila kita bercakap satu-satu ni, kita akan cakap pesakit, kita je cakap kolesterol baik dan kolesterol jahat kan, instead of kita cakap satu-satu. Dan saya rasa saya pasti doktor yang suruh makan ubat ni, dia dah tengok satu-satu item daripada total kolesterol punya parameters yang menyuruh kita ambil ubat tersebut. Tapi walaupun kita ambil ubat, pada masa kita masih perlu exercise pada masa yang sama untuk mengelakkan komplikasi. Contoh saya cakap tadi, kolesterol tinggi juga boleh menyebabkan obesity dan pada masa yang sama diabetes mellitus. Okey, itu pasal bersukan. Kalau kita dah ambil ubat ni, kita masih lagi nak cheat-cheat makan yang kita tak boleh. Macam mana tu? Adakah ianya dibenarkan ataupun bagaimana, doktor? Okey. Ni pun soalan dah agak susah juga. Dia banyak cheat-cheat ni. Saya selalu nasihatkan, kalau rasa macam konon lah kadang-kadang musim durian kan. Musim durian. Saya pun kesian. Saya kesian dengan pesakit saya. Betul lah. Especially. Betul kan. Tak boleh langsung makan. Betul kan doktor. Saya ni dah daripada awal tahun sampai sekarang dah musim durian, takkanlah saya tak boleh makan. Saya kata boleh. Saya kata yang durian yang berkilo-kilo tu bagi kat doktor, you boleh rasa sikit je seulas. Nak buat rasa-rasa orang kata. Buat rasa boleh lah. Tapi nak buat mengenyang. Kalau macam madu ni. Kalau ikutkan tak boleh kan. Langsung tak boleh lah yang dia kategori. Okey, berbalik kepada yang Prof tadi katakan, yang high GI index, low GI index. So saya rasa I leave it to her. Sebab saya kebanyakan madu pun saya ada skeptikal juga. Sebabnya madu ni sebenarnya digunakan kan. Lagipun yalah, madu ni pun ada brand-brand dia. Lepas madu juga digunakan untuk pesakit-pesakit ada masalah kaki diabetik. Untuk luka dia orang tu. Itulah kita nak cerita pun takut benda ni akan mengekang daripada mereka yang mengamalkan madu, walaupun kita tahu ada khasiatnya. Tetapi itulah, mungkin ada topik yang perlu dibincangkan. Fazli, kita nak tanya juga, bagaimana corak pemakanan selepas anda didiagnos hipertensi dan juga mungkin keadaan COVID itu betul-betul memberi impak yang besar. Macam saya cakap lah, saya amalkan beberapa makanan sunat. In fact, masa dekat dalam hospital tu pun biasalah bila kita dah tu ramai sangat cakap kau nak apa. Tapi yang paling bagusnya, alhamdulillah, saya berjaya mendapat 27 liter air zam-zam sepanjang saya dalam hospital tu. Alhamdulillah. Jadi ramai kawan-kawan yang bagi dan saya minum hampir 1 liter satu hari. Jadi memang kuruslah dan memang bersihlah dalam bahagian dalaman tu. Cumanya lepas tu makan memang 2 sudu nasi je yang boleh mampu masuk dalam lepas tu badan. Rasa macam mana? Kenyang dah ke ataupun tak boleh masuk? Tak boleh masuk. Memang tak boleh masuk. Kalau awak paksa akan muntah ke? Tak ada, tapi tak ada selera langsung. Selera jadi tu hilang. Saya fikir 2 sudu nasi tu pun sebab saya fikir saya perlu ada tenaga untuk lawan penyakit tu. Kalau tak memang habislah. Macam sekarang ni sekarang ni tengok badan dah naik balik dah. Dah berselera dah. Cuma memang kena kawal lah. Sebenarnya macam doktor kata, suku-suku separuh tu memang sangat penting. Dan alhamdulillah saya berjaya memang untuk kurang sangat nak makan daging ataupun ayam. Ayam tu second option, tapi sekarang saya banyak makan ikan. Okey. Itu antara pemakanan yang diamalkan oleh Fazli sendiri yang mungkin boleh dijadikan sebagai nilai kan. Orang pun kata juga daging ni kalau boleh dielak-elakkan doktor ya. Nanti kita nak tanya juga kenapa daging yang perlu dielak-elakkan. Daging yang salah ke ataupun macam mana? Ayam pun banyak ayam suntik sekarang ni. Jadi kena hati-hati. Okey, kita nak saksikan yang kali ni pula daripada Suliana Mat Arsyad, rakan Facebook kita. Assalamualaikum doktor, sekiranya kita dah ada penyakit kencing manis lepas kawal makan dan bersenam, berat badan pun dah banyak turun, adakah kita boleh stop pengambilan ubat tanpa nasihat dari doktor? Dia lagi pandai dari doktor. Okey. Soalan-soalan hari ni sebenarnya macam ni mencabar juga doktor. Sebagai seorang doktor, silakan doktor. Okey, Waalaikumsalam Suliana. Okey. Untuk penyakit-penyakit kencing manis kita ada penyakit kencing manis tahap type 1 ataupun insulin dia memang tak ada memang memerlukan insulin replacement. Saya presume Suliana mungkin ada diabetes yang penyakit yang nombor 2 lah, type 2, di mana insulin resistant ataupun adanya insulin tetapi insulin itu tidak boleh bekerja dengan adanya kandungan gula dalam darah yang tinggi. So dengan cara yang macam ni, insulin resistant ni boleh dikurangkan dengan kurangnya berat badan, mengikut peratus kurangnya berat badan, dan juga kurangnya kita panggil satu parameter kita panggil HbA1c. So turunnya HbA1c dan turunnya berat badan ini akan mengurangkan insulin resistant.
masih lagi perlu mengambil ubat-ubatan kerana kadang-kadang kita mengikut HbA1c adalah kandungan gula dalam darah dalam masa 3 bulan yang sebelum follow up kepada doktor ataupun pada momen kita ambil darah tersebut. Jadi for the last 3 months before blood taking tu, kita tahu sama ada cukup atau tidak ubat-ubatan yang kita berikan ataupun terlebih pula. So daripada situ kita masih lagi memerlukan doktor untuk memonitor atau untuk decide ubatan yang manakah yang sesuai dan ubatan yang manakah yang perlu diteruskan. So kita tak boleh berhenti sendiri. Betul, kita tak boleh nak berhenti sendiri menganggap berat dah turun kan, nampak macam okey, nampak macam sihat. Yang nampak macam ni yang bahaya. Kan? Betul. Sebab kita rasa macam nampak macam okey doktor. Rasa macam okey kan. Benda-benda macam itu yang sebenarnya agak bahaya. Nampak macam. Nampak macam. Okey, doktor, kita nak menjurus kepada rawatan yang terbaik untuk penyakit 3 serangkai ni doktor. Adakah mereka ada possibility untuk pulih sepenuhnya? Mungkin kita cerita pada peringkat yang agak serius dan sebagainya. Okey. Sebagai seorang kardiologis ya, kebanyakan pesakit saya lebih kepada diabetes, hypertension, kolesterol tinggi ya, ada juga yang penyakit gout dan juga pada masa yang sama ada yang dah blok 3 dah pun ya. Jadi saya rasa sangat sedihlah bila mereka datang dekat kita dalam keadaan yang tidak terkawal. So kita bukan bercakap dengan adanya masalah 3 blok ni ataupun masalah diabetes dengan 3 serangkai ni tak ada harapan. Kita tak boleh cakap macam tu sebagai seorang pakar perubatan ya. Kita masih lagi memberitahu pada mereka kita boleh buat dan kita perlu bagi motivasi pada mereka dengan adanya blok pada jantung ataupun penyakit 3 serangkai, kita masih ada ubatan. Jangan hilang motivasi kerana biologi badan itu sendiri. Respon kepada ubat-ubatan kita bagi bergantung pada motivasi pesakit dan hormon-hormon dalam badan yang boleh bertindak balas, memberi tindak balas yang baik kepada ubatan yang kita bagi. Ya, betul dia. Okey, Fazli, mungkin nasihat secara ringkas kepada mereka di luar sana. Kita hampir di minit akhir. Silakan Fazli. Saya sebenarnya nak tanya satu soalan lagi. Kenapa selalunya last minute, tak kisahlah jantung ke, kecil manis ke, darah tinggi ke, selalu dah ujung-ujung peringkat yang tinggi baru ada. Baru dapat tahu. Kenapa awal-awal selalu tak boleh detect doktor? Okey, secara ringkas je dengan pantas. Silakan doktor. Okey, development penyakit jantung ni adalah bermula 20 tahun atau 30 tahun daripada kehidupan. Dia bukan hari esok penyakit jantung, hari ni dia ada lah. So accumulation ataupun kolesterol dalam jantung tu akan dalam salur darah, bukan sahaja jantung, malah kepada otak dan juga saluran kaki dan juga tangan. Jadi dia adalah proses dan kenapa serangan jantung itu berlaku disebabkan pecahnya pembuluh darah dan accumulation of sel darah platelet yang menyebabkan sumbatan. Macam apa yang kita makan hari ni pun dia tak akan terus nampak kesihatan kita hari ni kan. Dia adalah nasi lemak hari ni. Betul, nasi lemak yang tadi saya dah jamah tu. Okey, doktor, last kali untuk mereka di luar sana, bagi mereka yang sangat sukakan makanan, bagaimana nasihat doktor yang mungkin boleh menjentik hati supaya lebih berhati-hati dalam pemakanan ataupun gaya hidup kita? Silakan doktor. Okey. Saya menyerulah kepada semua rakyat Malaysia di sini yang kita mengalami 1.7 juta rakyat Malaysia mengalami penyakit diabetes, hypertension dan juga tinggi kolesterol, dan manakala 3.4 juta at least atau sekurang-kurangnya mengalami 2 daripada faktor risiko sama ada diabetes, hypertension ataupun tinggi kolesterol, mengamalkan gaya hidup yang sihat dan fizikal yang aktif dan saya seru sangat-sangat supaya kita cek ataupun kita screen mengambil darah di klinik-klinik berdekatan, bukan di klinik yang tidak mempunyai doktor Kadang dia offer juga tidak mempunyai doktor tapi kita kena perlukan nasihat pakar dan klinik-klinik yang mempunyai doktor atau hospital atau fasiliti kesihatan mempunyai doktor dan mendapatkan kesihatan dan nasihat yang terbaik, insya-Allah. Okey, Fazli, bagaimana pesanan anda kepada rakan-rakan di luar sana, peminat-peminat anda? Saya rasa yang terbaik ialah kita jaga dirilah. Sebab hanya kita saja yang tahu. Kalau doktor datang cek saya pun dia tanya macam mana keadaan you. So kitalah yang tahu dalam diri kita. Jadi saya rasa antara yang terbaik ialah kita cuba puasa. Saya rasa itu antara yang terbaiklah, solusi yang terbaik. Kalau alang-alang dah kurangkan makan tu, kita cubalah puasa Isnin Khamis. Saya rasa insya-Allah itu antara solusi yang terbaik untuk awak kita nampak perubahan kurangkan. Juga selepas mengamalkan. Ya, ada. Dan
saya rasa macam doktor kata exercise kena ada. At least pun seminggu sekali ataupun 2 kali kena ada. Betul. Wajib. Kalau dah tak exercise langsung tu kan. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan Fazli Zainal. Pastinya kita harapkan agar kesembuhan ini dipanjangkan, diberikan yang lebih baik lagi. Kita Amin, doakan insya-Allah. semualah rakyat Malaysia ni sihat walafiat. Okey, terima kasih kepada Dr. Nurhalwani Habizal, pakar perunding kardiologi dan kardiak elektrofisiologi daripada Hospital Serdang. Banyak saya belajar hari ini daripada doktor. Terima kasih banyak-banyak doktor. Sama-sama. Kepada anda semua penonton Hello Doktor, terima kasih di atas titipan soalan dan perkongsian. Jangan lupa ikuti kami minggu hadapan waktu yang sama 5:30 petang hanya di Hello Doktor. Assalamualaikum dan salam sejahtera.